Perbuatan sesetengah individu yang masih menyebar dan berkongsi berita palsu boleh memberi impak buruk bukan sahaja kepada individu dan reputasi sesebuah organisasi, tetapi juga kepada kesejahteraan negara. Dan untuk maklumat orang ramai, laman sesawangsebenarnya.my merupakan sebuah pusat senti bagi rakyat Malaysia untuk menyimak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih, edisi Khamis 30 Mac 2023 bersama saya Azizana Alam. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC Yayasan Khazanah YK mengingatkan orang ramai agar memastikan kesahihan fakta sebelum berkongsi bagi menjamin kredibiliti maklumat yang disampaikan. Ini kerana tular satu dakwaan kononnya berlaku pengurangan biasiswa yang ditawarkan oleh yayasan tersebut, dan sumbangan itu YK dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya menawarkan biasiswa penuh yang merangkumi allowance sara hidup yang kompetitif. Institusi yang berperanan sebagai dana pelaburan nasional tersebut juga menyediakan pelbagai allowance sokongan lain bersesuaian dengan pasaran dan kos sara hidup semasa. Justru YK yang menyediakan biasiswa kepada penuntut cemerlang untuk menyambung pengajian ke universiti terkemuka itu berharap pihak yang mempunyai kemusykilan untuk merujuk secara terus kepada mereka. Baik, Kementerian Kewangan MOF menafikan kesahihan video bertajuk 7 berita baik untuk rakyat Malaysia 1 Januari 2023 seperti yang tular di media sosial. MOF menegaskan tiada sebarang pengumuman bagi 7 perkara seperti yang terkandung dalam video berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak benar dengan tujuan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, merujuk sumber rasmi untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan juga sahih. Baik, Jabatan Penjara menyangkal satu poster tular mengenai bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dan poster berkenaan yang bertulis ini adalah maklumat dalaman yang diterima daripada pihak hospital dan penjara mengenai kesihatan Datuk Najib. Jabatan Penjara Malaysia melalui Facebook rasminya meminta orang ramai agar menghentikan penyebaran maklumat palsu dan menyemak sesuatu maklumat itu sebelum bertindak menyebarkannya. Dan terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menjalani rawatan di sebuah hospital di Ibu Negara atas faktor kesihatan. Dan jelasnya perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia kepadanya pada Selasa. Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM memberikan amaran tentang kewujudan akaun TikTok palsu yang menggunakan nama Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC, dan PDRM menerusi akaun Facebook rasminya berkata Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN menafikan akaun TikTok @Datuk Ayub 8 adalah milik pengarah jabatan itu, dan kenyataan itu berkata akaun palsu tersebut menggunakan nama dan gambar Ayub untuk menarik pengikut di aplikasi berkenaan. Dan tegas kenyataan itu lagi, orang ramai dinasihatkan agar tidak terpedaya dengan akaun tersebut dan juga sentiasa merujuk sumber yang sah bagi mendapatkan informasi tepat serta sahih. Dan akaun tersebut yang mempunyai lebih 70,000 pengikut memuat naik pelbagai gambar dan juga video berkaitan Ayub Khan yang menyarung pakaian uniform. Dan kemarin PDRM mengumumkan Ayub Khan dilantik sebagai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman yang baru. Baik, kisah pasangan dipercayai suami isteri yang didakwa menggunakan kad mesin juruwang automatik ATM milik seorang warga emas heboh diperkatakan di media sosial. Dan terbaru, polis mengesahkan sudah menerima laporan daripada mangsa dan kini sedang giat memburu suspek terlibat. Ketua Polis Daerah Kuala Langat Superintendent Ahmad Ridwan Muhammad Nur Saleh berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu Isnin lepas daripada mangsa yang berusia 62 tahun.
yang menyatakan kad ATM bank miliknya telah ditukar dan digunakan oleh individu yang tidak dikenali. Ahmad Ridwan berkata kejadian itu disedari mangsa. Rentetan insiden sebelum itu, iaitu dikapati kadnya dapati tersangkut pada mesin ATM di sebuah bank di Banting, Kuala Langat sekitar 10 pagi 25 Mac lalu. Dan ekoran itu, seorang lelaki yang tidak dikenali kebetulan berada di bank itu telah membantu dan juga berjaya mengeluarkan kad ATM mangsa yang juga pengadu serta diserahkan kepada pesara itu tanpa mengesyaki apa-apa. Baik, Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC tidak akan sesekali menghubungi atau menghantar apa-apa pautan melalui WhatsApp maupun sistem pesanan ringkas SMS. Pihak NSRC juga tidak akan meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor kad kebenaran transaksi ataupun TAC, kad laluan dan juga nombor akaun anda. Dan untuk makluman orang ramai juga, NSRC tidak mempunyai sebarang aplikasi atau laman web bagi kegunaan mana-mana pihak memasukkan maklumat peribadi bagi tujuan siasatan, dan anda diminta agar menghubungi NSRC melalui talian 997 sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian ataupun ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai jenayah komersial. Juga berwaspada serta jangan mudah tertipu dengan tawaran iklan pelaburan yang anda terima melalui saluran media sosial anda. Dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dengan iklan pelaburan, khususnya di media sosial yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Dan untuk kepastian, semakan lanjut mengenai tawaran pelaburan yang anda tidak pasti boleh dilakukan dengan melayari portal sc.com.my, bnm.government.my atau semakmeyul.rmp.gov.my. Dan anda juga boleh memuat turun aplikasi Semak Meyul CCID melalui Google Play di telefon pintar anda. Dan ingat, semak sebelum kena, elak dari menjadi mangsa penipuan. Baiklah, pastikan sahih berat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Terus bangkit mengatur langkah, walau kadang tersalah arah. Usahalah tanpa lelah. Merenung ke hadapan, melakar impian, mencipta kejayaan. Dinamik, karisma, inspirasi. Wahana ekonomi kami cerakinkan. Perkembangan komoditi juga perniagaan. Agenda rakyat, analisis pasaran dan kewangan. Paparan teknologi terkini dan inovasi tempatan. Semua ini kami bawakan dari perspektif ekonomi Kerajaan Perpaduan. Hanya di BIS Malaysia, progresif dan mampan. Rangkuman perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan Masjid Al-Ikhwan Taman Bernam Baru di Tanjung Malim semalam. Dan keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim dan juga Mufti Perak Datuk Dr. Wan Zahidi Wan T. Keberangkatan tiba baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim dan Mufti Perak Datuk Dr. Wan Zahidi Wan Teh. Terdahulu Sultan Nazrin berkenan menanam pokok sebagai simbolik gimik perasmian sebelum menghadiri majlis berbuka dan menunaikan solat berjemaah di masjid berkenaan. Masjid Al-Ikhwan mula dibina pada 13 Disember 2016 dan siap sepenuhnya pada Oktober 2020 dengan kos 6.6 juta ringgit. Masjid yang mempunyai ruang solat dengan kapasiti 1,500 jemaah itu menyediakan kemudahan parkir berbumbung, kemudahan internet dan peralatan rakaman secara langsung berkualiti definisi tinggi HD. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China amat signifikan kepada pengukuhan hubungan dua hala kedua-dua negara dan pertemuan kali ini juga dijangka akan memberi limpahan ekonomi yang lebih komprehensif berdasarkan 14 jumlah MOU yang dijadual akan dimenterai antara Malaysia dan juga China. Menurut Dekan Nottingham University Business School China, Profesor Kong Kok Wei, masyarakat perniagaan di China mendukung pembangunan ekonomi di Malaysia. Ini rentetan daripada sejarah perdagangan dan pelaburan yang terjalin sejak tahun 2009. Anwar Ibrahim's acceptance by the Chinese people would really depend on various factors, such as his political stance, the nature of his visit, and the perceived benefits of the economic collaboration between the two countries. Generally speaking, the Chinese people have supported Malaysia's economic development, and the two countries, as I mentioned, have a long history of trade and investment ties. Malaysia juga perlu terus meneroka peluang pelaburan dalam pelbagai sektor, termasuk infrastruktur, tenaga dan teknologi. Sejumlah 4.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk membina 4,323 hub gentian optik Point of Presence POP di sekolah luar bandar di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pelaksanaan projek tersebut dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama melibatkan 677 POP yang bermula 2021, manakala fasa kedua melibatkan 3,693 yang dilaksanakan pada tahun lalu hingga 2025. Ia bertujuan untuk menyediakan kemudahan gentian optik di kawasan sekitar sekolah, kediaman, premis perniagaan, komersial dan industri. Harapan saya dengan adanya internet jalur lebar berkelajuan tinggi yang dapat disampaikan bukan hanya kepada sekolah-sekolah di kawasan luar bandar tapi juga di kawasan-kawasan sekitarnya, ini membolehkan lebih ramai warga khususnya di negeri Kedah tapi amnya rakyat Malaysia untuk mendapat perkhidmatan dan akses kepada internet. Ini penting untuk kita mengurangkan apa yang disebut sebagai jurang ataupun kesenjangan digital. Di Kedah, sebanyak 55 buah sekolah di luar bandar telah dipasang hub gentian optik Point of Presence POP. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP memperuntukkan 1.7 juta ringgit bagi menyantuni golongan mualaf dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata bantuan tersebut adalah hasil sebahagian daripada wang zakat yang berjaya dikumpul MAWIP melalui komitmen para pembayar zakat. Dan seluruh warga MAWIP yang sentiasa berusaha untuk memastikan wang-wang zakat yang disumbangkan kepada MAWIP disalurkan dan disalurkan kepada mereka-mereka yang berhak.
Dalam masa yang sama juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih khusus kepada pembayar-pembayar zakat, sebab kalau pembayar-pembayar zakat di wilayah Persekutuan ini tidak memberikan sumbangan begini, manakan Mawib akan dapat untuk mengagihkan sumbangan-sumbangan ini kepada mereka-mereka asnaf, golongan asnaf dan pada ini kepada saudara-saudara baru kita. Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP yang menggantikan program Skim Rumah Pertamaku SRP boleh memberi manfaat kepada golongan sasar, kata Ahli Dewan Negara Senator Muhammad Hasbi Muda. Melalui pelaksanaannya, ia dapat membantu pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji seperti pekerja ekonomi gig dan bebas, pemilik perniagaan, peniaga atau usahawan kecil. Beliau menjelaskan skim tersebut sebenarnya tidak mempunyai banyak perbezaan berbanding skim SRP terdahulu. Namun kerajaan melihat perkara tersebut sebagai isu besar kerana ramai dalam kalangan anak muda masa kini yang tidak mempunyai penyata gaji ataupun payslip yang menyukarkan mereka untuk membuat pinjaman perumahan. Menurutnya lagi, skim tersebut bagaimanapun memberi peluang kepada golongan sasar terlibat membuat pembelian rumah pertama dengan lebih mudah. Tambah Muhammad Hasbi lagi, sebanyak RM5,000 nilai pinjaman disediakan melalui syarikat jaminan kredit perumahan Berhad yang dijangka bakal memberi manfaat kepada hampir 20,000 peminjam yang memerlukan. Baik, golongan muda terutama mereka yang baru berkecimpung dalam dunia perniagaan perlu memanfaatkan kewujudan Pusat Ekonomi Digital ataupun PEDI bagi mengembangkan perniagaan masing-masing. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Suka-Menanti, Datuk Zamri Yusof berkata berdasarkan pemantauan yang dilakukan, masih ramai yang belum menggunakan kemudahan tersebut. Malah ada yang tidak menyedari tentang kemudahan PEDI di kawasan mereka. Saya akan bantu untuk promote supaya mereka datang ke sini dapatkan kelebihan manfaat yang ada yang membolehkan mereka improve. Sebab ekonomi ni kita tengok tadi testimoninya jelas, bukannya cerita atas kertas, bukan paperwork kan. Jadi saranan saya ialah supaya orang Kedah, orang Alor-Setar dan orang-orang yang berdekatan dengan PEDI di tempat-tempat yang ada ini, khususnya kawasan Seberang Terus ni datanglah lepas ini untuk dapat manfaatkan kelebihan yang ada di sini. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia, Angkasa, menggerakkan 14,475 koperasi di bawah agensi itu terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran makanan bagi mengurangkan kos import makanan negara. Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata agensi tersebut dengan hampir 8 juta ahli menjadi rakan kongsi kerajaan bagi menjamin bekalan mencukupi dan stabil harga di pasaran. Angkasa secara berterusan meneroka serta mencari peluang untuk meningkatkan pengeluaran makanan negara. So dalam konteks semasa, Angkasa bersama-sama dengan koperasi sedia untuk meneruskan usaha untuk membantu kerajaan mengurangkan kos sara hidup, di samping juga untuk memastikan supaya koperasi juga dapat terus memainkan peranan untuk pastikan jaminan mengurangkan beban import yang dijangka meningkat pada tahun meningkat sehingga 100 bilion pada tahun 2025. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Mesyuarat Agung Negeri Pahang Zon 2 2023 di Pejabat Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Pahang 2 Temerloh. Bantuan khas kewangan Aidilfitri yang diberi kepada lebih 200,000 anggota sukarelawan keselamatan yang diumum Perdana Menteri tanda pengiktirafan dan juga penghargaan buat golongan itu. Menyifatkan mereka tidak mempunyai gaji tetap, bantuan itu pastinya meringankan beban kewangan mereka menjelang Aidilfitri nanti. Kita juga harus mengiktiraf peranan mereka yang amat penting dalam membantu memastikan bahawa negara sentiasa aman dan juga selamat. Oleh itu, saya melihat walaupun ini adalah bantuan khas kewangan Aidilfitri, diharapkan golongan ini tidak
dilupakan untuk tahun-tahun akan mendatang mungkin dapat dijadikan sebagai satu imbuhan tetap kepada mereka setiap tahun di dalam belanjawan seperti yang diterima oleh pesara kerajaan. Kerana sumbangan mereka ini saya melihat amat penting dalam pembangunan negara dan juga pembangunan ekonomi yang mantap. Baik, jangan ke mana-mana, pastikan saya berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan segmen terakhir, notifikasi. Kerajaan bersetuju menaikkan allowance bagi 35,000 guru kafar, menaikkan menjadi RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih RM40 juta. Memberikan sumbangan khas RM600 kepada imam, bilal, usyah, noja, marbut, guru kafar dan guru takmir. Seramai 70,000 orang akan menerima sumbangan ini melibatkan lebih RM40 juta. Baik, bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan Forum Perdana Ehwal Islam di mana sesungguhnya dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dikenali dengan nama Ar-Rayyan khusus untuk ahli puasa memasuki syurga melaluinya pada hari kiamat kelak, dan selain mereka tidak dibenarkan masuk. Dan jangan lupa untuk saksikan Forum Perdana Ehwal Islam Khamis ini pada jam 9 malam dengan tajuk kupasan penghuni Ar-Rayyan. Baik, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel kekal tidak berubah bagi tempoh 30 Mac hingga 5 April nanti. Dan Kementerian Kewangan MOF baru ini memaklumkan harga RON 97 kekal pada harga RM3.35 seliter, RON 95 iaitu RM2.05 seliter, dan diesel juga kekal pada harga RM2.15 seliter. Dan bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak di pasaran global, kerajaan masih mengekalkan harga siling RON 95 pada RM2.05 seliter dan juga diesel pada RM2.15 seliter, walaupun harga pasaran bagi kedua-dua produk berkenaan telah melebihi harga siling yang ditetapkan. Baik, sumbangan tunai rahmat ataupun STR 2023 dan tarikh akhir permohonan baru ataupun untuk anda kemas kini makluman adalah pada 31 Mac 2023. Tinggal satu hari sahaja lagi. Dan permohonan ini boleh dibuat secara dalam talian atau anda boleh kemukakan borang ke pejabat LHDNM, dan sebarang maklumat lanjut anda boleh rujuk FAQ yang berkaitan di portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my.
Baik, ini berita baik untuk anda. Pengurangan sekadar saman trafik iaitu sebanyak 60% akan diberikan dan ini bertempat di IPK Sabah dan juga seluruh IPD Sabah sempena dengan peringatan Hari Polis ke-216 yang baru sahaja berlangsung baru-baru ini. Dan ini bermula dari 20 hingga 31 Mac 2023. Waktunya adalah dari jam 9 pagi hingga 4 petang dan juga tertakluk kepada terma dan juga syarat, dan pengurangan kadar saman ini hanya kepada semua jenis saman trafik kecuali yang pertama, kemalangan ataupun saman yang berstatus op. Selamat juga tidak terpakai kepada saman NC ataupun non-compoundable, juga kepada saman bicara mahkamah, juga tidak terpakai kepada saman berkaitan kenderaan berat dan juga saman kesalahan potong secara bahaya ataupun potong Q, dan juga saman kesalahan menggunakan lorong kecemasan, saman yang tidak patuh isyarat lampu merah, juga saman kesalahan potong di garisan berkembar, dan yang terakhir kesalahan pengubahsuaian egsos kenderaan. Baik, Ops Pantau 2023 pada 23 Mac hingga 21 April akan datang, dan pelaksanaan Ops Pantau 2023 oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN pada bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tahun ini bertujuan bagi memastikan pengguna mendapat bekalan makanan serta keperluan harian pada harga yang munasabah dan juga tiada unsur pencatutan, dan lokasi tumpuannya adalah seperti berikut: di Bazar Ramadan, juga di Bazar Aidilfitri, di Pasar Awam, Pasar Basah, juga di Pasar Raya Besar, Pasar Raya, kedai runcit dan juga aktiviti penjualan yang dilakukan secara dalam talian. Baik, Kementerian Belia Sukan Open Day 2023 ataupun KBS Open Day dan panggilan kepada penggiat industri sukan dan Persatuan Belia dan Sukan jom sertai KBS Open Day 2023 yang akan diadakan pada 7 April 2023 iaitu pada hari Jumaat dari jam 9 pagi hingga 12.30 hari, dan tempatnya adalah di podium KBS Putrajaya. Pelbagai perkhidmatan dan juga aktiviti menarik disediakan. Jangan lupa untuk save the date. Baik, sudahkah anda bersedia untuk bersama Perpustakaan Negara Malaysia dalam sambutan Hari You Pustaka pada 31 Mac 2023 akan datang, dan pelbagai pengisian dan juga aktiviti menarik boleh disertai secara percuma. Ayo sertai kami untuk memeriahkan sambutan Hari You Pustaka pada ketetapan berikut, iaitu pada 31 Mac 2023 iaitu pada hari esok. Perpustakaan Kuala Lumpur, salurannya adalah di PNM TV Channel atau anda boleh link seperti yang disediakan. Baik, yang terakhir, anda ingin tahu apakah premis mana yang menawarkan jualan murah? Apa lagi, gunakanlah My Sales Tracker. My Sales Tracker merupakan aplikasi kementerian yang memaparkan lokasi dan juga maklumat premis yang sedang mengadakan jualan murah. Ia adalah mudah dan cepat, mengandungi maklumat berkaitan jualan murah dengan lebih mudah dan juga cepat. Baik, kepada anda yang ingin mengunjungi Bazar Ramadan, pastikan anda hanya membeli apa yang perlu sahaja dan tidak melakukan pembaziran. Baik, pastikan saya berakhir di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada jam 2.30 petang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.